Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini, petang hari Jumaat, yang mana sebahagian ulama mengatakan bahawa petang hari Jumaat ini adalah waktu yang baginda Nabi SAW pernah sebutkan. Waktu yang baginda Nabi SAW sebutkan bahawa di hari Jumaat ada satu waktu yang tidak berdoa oleh seorang hamba di waktu itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan doanya. Maka banyak pendapat ulama menyatakan bilakah waktu tersebut, dan kebanyakan ulama berpendapat waktunya ialah di petang hari Jumaat, macam kita berada sekarang ni tuan. Jadi selalu saya ulang benda ni. Sebab apa? Supaya kita rasa apa yang kita buat ni adalah sesuatu yang menyeronokkan kita. Kita rasa bertuah bila kita buat. Dapat mengisi petang Jumaat ini dengan ibadah. Sebab apa? Ramai ulama mengatakan waktu petang hari Jumaat ni adalah waktu yang mustajab doa. Sehingga kan dulu ketika saya belajar dekat Pondok Yasin, dekat madrasah saya dulu, petang hari Jumaat, Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam memang tidak benarkan untuk pelajar-pelajar main lah. Selalunya main bola ke, main apa-apa lagi. Tapi petang hari Jumaat, kena siap awal. Pergi ke surau awal sebelum maghrib. Semua kena pakai pakaian putih tuan-puan. Ni macam tu. Kenapa nak memuliakan petang hari Jumaat? Sebab petang hari Jumaat di antara di antara waktu yang sangat istimewa. Jadi saya bila dah habis belajar Pondok Yasin, dah berdakwah sendiri pun, saya nak mengekalkan suasana tu. Petang hari Jumaat kita nak isi dengan kebaikan, dengan amal soleh. Jadi petang hari Jumaat kita ada pengisian kelas ilmu. Pada petang hari ini kita sambung lagi bacaan manaqib ni, tapi tak membahas tentang Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam lah. Kita akan bahas tentang bacaan tahlil arwah tu. Ni. Kemudian kita akan ada bacaan Yasin dan tahlil arwah seperti biasa. Mengisi petang Jumaat ni dengan bacaan Quran, dengan zikir-zikir dan doa. Baik. Dan sebelum bacaan Yasin tu, saya ada nak mengumumkan sedikit berkenaan tentang jadual program kita sepanjang bulan Rabiul Awal yang sebentar lagi kita akan masuk. Hari ini hari Jumaat, besok Sabtu, last Safar. Maka hari Ahad kita dah bermula 1 Rabiul Awal tuan-tuan. Maaf, nak batuk tuan-tuan. Maaf tuan-tuan. Bila bercakap je batuk. Baik. Jadi
saya akan umumkan. Dan pengumuman pemenang tu saya rasa saya tangguhkan nanti ke minggu depan. Ni pengumuman pemenang doa sempena 7 tahun hari perkahwinan saya hari tu. Saya akan pilih 3 doa yang terbaik. Kita akan bagi hadiah istimewa lah. Tapi tak boleh untuk minggu ni. Sebab apa? Sebab masa kita terhad, maghrib semakin awal. Jadi saya rasa masa tak cukup. Sebab nak terangkan berkenaan tentang jadual sepanjang bulan Rabiul Awal itu pun dah makan masa nanti insyaAllah. Tapi sebelum tu kita nak baca, teruskan bacaan manaqib lah. Manaqib ni kitabnya. Tetapi yang dibahas ialah tentang tahlil arwah. Sebab apa? Dalam kitab manaqib ni saya sertakan sekali dengan bacaan tahlil doa arwah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Sebelum kita sama-sama masuk kepada perbahasan tentang tahlil arwah di petang hari ini, saya nak mengingatkan kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua di petang hari ini, jangan ada seorang pun yang terlupa dan terlepas daripada peluang untuk dapatkan pahala dakwah. Jangan terlepas tuan-puan, semua kena dapat pahala dakwah, pahala mengajak orang lain kepada kebaikan di petang hari ini dengan 2 cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitulah nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Bersama-sama kita jadikan handphone kita dan media sosial yang kita ada sebagai ladang pahala untuk kita, insya-Allah. Dan satu lagi, jangan lupa tekan button like dan button love sebagai tanda sokongan kepada program-program yang baik yang dibuat di media sosial ini. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Bacaan tahlil arwah tu kita sampai pada muka surat 79. Situ tajuknya. Tahlil arwah bagi mereka yang ada kitab manaqib ni. Bacaan tahlil arwah tu pada muka surat 79. Ustaz Islam tolong cucuk ni saja, lupa tadi nak ni. Baik. Dan tahlil arwahnya bermula, tu tajuknya. Tahlil arwahnya bermula pada muka surat 80. Kita nak belajar pasal tahlil arwah ni. Kan, tahlil arwah ni apa benda ustaz? Ni kan kita kena tahulah apa je isinya. Sebab ada sebahagian orang kata, tak boleh, tahlil tak boleh ni. Kan? Tahlil tak boleh. Tak boleh buat tahlil arwah ni, dia kata, kan? Lah, kenapa pula tak boleh? Cuba tanya balik, kenapa tak boleh? Tak boleh tahlil, mana ada zaman Nabi tahlil? Ni kan. Mana ada di zaman Nabi tahlil arwah? Ya ke? Tanyalah balik, ya ke? Iyalah, memang tak ada pun tahlil arwah zaman Nabi. Tapi cuba rongkai satu-satu apa yang ada dalam tahlil arwah ni, tuan-puan. Kan? Ada apa? Ni kan. Tengok ada ayat-ayat Quran, ada salawat, ada zikir, ada doa. Tu isi dia. Ayat Quran, ada salawat, ada zikir, ada doa. Cuba tanya, apa boleh ke baca Quran? Surah Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, boleh ke baca? Oh, dia kata boleh. Ni okey. Bersolawat ke atas Nabi boleh ke? Boleh. Boleh lagi. Okay. Baca zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh ke? Boleh. Bagus baca zikir. Lepas tu doa untuk diri sendiri. Lepas tu mendoakan orang yang dah meninggal dunia, boleh ke? Boleh. Dia kata semua boleh, tuan-puan. Tapi bila kita kata tahlil arwah, tak boleh. Tiba-tiba jadi tak boleh pula. Kita nak buat tahlil arwah ni, tak boleh. Kalau macam tu kita nak baca Quran, kita nak sama-sama bersalawat, kita nak sama-sama zikir, kita nak sama-sama berdoa. Boleh? Boleh. Boleh pula. Bila sebut tahlil arwah, tak boleh. Tahlil arwah tu nama saja, tuan-puan. Tahlil arwah tu nama sahaja kepada bacaan yang di dalam bacaan tadi ada ayat Quran, ada salawat, ada zikir, ada doa. Kan? Tiba-tiba tak boleh. Sama macam apa?
Macam orang kita tanya, makan nanas boleh? Makan nanas boleh. Timun? Boleh. Makan jambu? Boleh. Kedondong? Boleh, kan? Makan rojak boleh? Kita nak ringkas makan rojak? Makan rojak tak boleh. Rojak buah lah maksudnya. Rojak buah tak boleh. Lah, tadi makan nanas boleh. Makan tiba-tiba kita kata makan rojak tak boleh. Rojak tu isinya yang tu lah. Sama lah juga. Tahlil tak boleh. Tapi bila kita sebut satu-satu, semua dia kata boleh. Ni kan tuan. Jadi, isi tahlil ni kita kena tahu. Orang kata tak boleh. Apa yang tak bolehnya? Berdoa boleh, baca Quran boleh. Kan? Menghadiahkan bacaan pahala. Menghadiahkan pahala untuk yang telah meninggal dunia pun boleh. Jadi, yang tak bolehnya tu kat mana? Tak boleh tu, dia bila dah masuk jadi satu nama tu tak boleh. Macam tu. Bila dah jadi rojak boleh. Tak boleh. Bila makan nanas boleh. Makan timun boleh. Makan jambu boleh. Makan mangga boleh. Kan? Tapi bila dah jadi rojak tak boleh. Macam mana tu tuan-puan? Baik. Jadi, tahlil arwah ni sebetulnya adalah kumpulan ayat Quran. Kumpulan ni kita nak kena faham awal dulu. Kumpulan ayat Quran. Kumpulan apa? Zikir-zikir dalam tahlil arwah. Ada zikir, ada salawat dan ada doa. Baik. Jadi tu tuan-puan. Itu nak first sekali lah nak bagi tahu supaya kita faham. Baik. Jadi mukaddimah tahlil. Ni mukaddimah tahlil. Ni yang ibu ayah semua. Kan contohlah nak buat tahlil arwah di rumah. Tiba-tiba ustaz tu sakit perut. Dia kata minta maaf lah saya tak jadi datang. Ni. Kan? Maka di situ ada anak ke, ada suami ke, pandai baca Quran. Baca ni. Baca sendiri. Tak payah nak tunggu ustaz tu. Ustaz tu pun kadang dia sibuk. Kadang dia tak boleh datang. Kita buat. Dekat rumah sendiri. Tahlil arwah ni. Tak payah ramai-ramai orang. Satu keluarga pun. Buatlah bacaan tahlil arwah ni dekat rumah. Tak ada orang. Kita buat seorang-seorang pun. Buatlah tuan-puan. Dekat rumah. Walaupun tak ramai-ramai. Boleh. Kenapa ni? Ada bukunya. Dan bukan buku ni saja. Dekat rumah ibu ayah-ayah pun ada kan buku Yasin dan tahlil arwah tu. Baca, boleh baca. Tapi kita nak tahu apa makna bacaan ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 80. Muqaddimah tahlil. Situ disebutkan. Macam mana muqaddimah tahlil ni? Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling ringkas ya tuan-puan. Wa ila kafatil anbiya wal mursalin. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi apa maksudnya? Ila hadratin nabi. Ni kepada baginda Nabi SAW, ke hadrat Nabi SAW. Kemudian wa ila kafatil anbiya, kepada seluruh para nabi, wal mursalin, seluruh rasul, wa ila jami'il muslimin, seluruh orang Islam lelaki, wal muslimat, dan orang Islam perempuan, wal mu'minin, orang beriman lelaki, wal mu'minat, orang beriman yang perempuan. Itu jadi kita hadiahkan, maksudnya pahala ni kita hadiahkan. Jadi pada nabi, kepada anbiya, kepada mursalin, seluruh muslimin muslimat, seluruh mukminin mukminat. Jadi kita doa ni jangan kedekut tuan. Bila kita sebut mukmin mukminat, jadi setiap orang beriman dapat. Apa susahnya kita doa minta pada Allah, hadiahkan Allah kepada seluruh orang beriman. Kita kenal ke tak kenal ke, seronok mereka dapat. Macam kita petang-petang buat tahlil arwah ni, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh orang beriman, seluruh orang Islam, laki perempuan, seronok mereka. Tak pasal-pasal dalam kubur ni dapat kiriman pahala. Ni kan macam kita duduk kat rumah tak pasal-pasal. Tiba-tiba dalam peti surat kita tiba-tiba ada orang hadiah. Dia kan apa sampul duit raya contohnya. Walaupun tak banyak, isi dia setakat RM50 sahaja contohnya. Tapi seronok tak tuan-tuan? Seronok. Setiap rumah dia bagi. Ya macam tu. Kita hadiahkan untuk seluruh orang Islam. Mukmin, mukminat. Itu kita ke atas dunia ni seronok. Tiba-tiba dapat hadiah. Ataupun tiba-tiba ada orang bank in kan masuk. Bantuan. Daripada kerajaan. Seronok.
Berapa? RM30. RM30 pun RM30 lah. Orang bagi. Seronok. Tiba-tiba masuk dalam akaun bank kan. Alhamdulillah. Ini kan lagi orang yang telah meninggal dunia. Kita buat tahlil, dapat masuk pahala dekat akaun mereka. Ni seronok tuan-puan. Baik. Jadi kita berharap seperti mana yang selalu saya sebut, kita doakan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Semasa hidup kita ni, kita berharap mudah-mudahan nanti ketika kita telah meninggal dunia, ada juga orang-orang yang sudi untuk mendoakan kita. Jadi, hadiahkan kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Wabil khusus, tengok situ. Wabil khusus, dan secara khusus, ila ruhi, kepada roh, ni kepada arwah. Sebutlah situ siapa nama arwah keluarga kita. Contohnya Syafi'i bin Abdurrahman, contohlah. Sebutlah tuan-puan. Tak sebut pun niat dalam hati. Sebutlah kan, nama siapa dekat situ. Syafi'i bin Abdurrahman contohnya. Siapa lagi? Hanafi bin Salim contohnya kan. Sebutlah namanya dekat situ. Kemudian bila dah habis kita sebut ataupun kita niatkan nama tadi, syai'un lillah lahumul Fatihah. Kepada mereka, untuk mereka semua bacaan surah Al-Fatihah. Artinya saya hadiahkan pahalanya ni untuk mereka bacaan surah Fatihah dan yang seterusnya lagi tu. Jadi Fatihah tu pembuka. Maka kita bacalah surah Al-Fatihah sebagai pembuka dan maknanya kita semua fahamlah tuan-puan. Tak payahlah saya nak terjemahkan lagi. Nanti jadi pengajian tafsir pula. Kemudian, lepas surah Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 3 kali. Dia pilihan lah. 3 paling kurang. Boleh 5, boleh 7 yang ganjil-ganjil. 3 kali paling kurang. Kenapa? Baca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 3 kali. Sama pahalanya seperti orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Kan luar biasa ni. Jadi, kita hadiahkan pahala ni. Surah Al-Fatihah tadi. Bacaan Qul Huwallahu Ahad ni artinya bukan sikit tu tuan-puan. Kalau macam orang yang dapat tiba-tiba masuk RM30 dalam akaun ini, bukan RM30 lagi ni. Ni banyak ni. RM300, RM3,000. Terkejut muslimin, muslimat yang kita hadiahkan pahala ni tuan-puan. Kan? Terkejut bukan terkejut tak seronok. Terkejut seronok. Ni dapat tiba-tiba bacaan hadiah. Bacaan Fatihah, bacaan Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Sama macam khatam Quran. Walaupun makcik tu ataupun pakcik yang meninggal tu, dia tak pernah pun khatam Quran seumur hidup dia. Tapi dengan sebab bacaan tahlil yang dihadiahkan oleh orang yang hidup ni, dapat juga dia pahala seperti orang yang khatam Quran. Pahalanya, walaupun dia tak pernah khatam, dia dapat pahala orang yang membaca Al-Quran sampai khatam. Subhanallah. Luar biasa. Jadi seterusnya lepas surah Al-Ikhlas, kemudian baca surah Al-Falaq. Lepas itu baca surah An-Nas. Ni. Kenapa Al-Falaq An-Nas pula Ustaz? Ini adalah surah-surah yang mudah. Jadi ulama-ulama dulu mereka susunkan, mereka pilihkan surah yang mudah. Jangan baca surah. Kalau nak baca surah Fatir boleh ke Ustaz? Boleh. Buat. Nak baca surah As-Saffat boleh ke Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Nak baca 30 juzuk pun boleh. Tapi kenapa surah pendek? Supaya semua orang dengan pejam mata pun dia boleh ikut baca. Ni. Jadi disusunkan surah-surah yang mudah. Kemudian habis Al-Falaq An-Nas tu, patah balik baca surah Fatihah. Kemudian baca surah awal surah Al-Baqarah. Ini pun di antara surah yang ramai orang hafal. Dan surah-surah ni, dia ada kelebihannya lah. Macam surah Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas tu sebetulnya untuk perlindungan diri kita. Kita yang membaca tu dapat perlindungan daripada Allah. Pahala bacaan kita tadi untuk kita dapat pahala. Dan kita niatkan pula untuk arwah. Arwah pula dapat pahala daripada bacaan Quran tadi. Kan? Yang hidup dapat manfaat. Yang telah meninggal dunia pun dapat manfaat. Ni baca tahlil. Jangan sampai kita ingat bila kita baca tahlil, kita tak dapat apa-apa.
semua dapat dekat arwah yang diniatkan. Tidak. Kita yang baca ni lah dulu dapat. Kita yang baca ni dulu dapat. Kemudian arwah-arwah yang kita niatkan. Tu tuan-puan. Baik. Dan satu saya nak bagi tahu, memang ada perselisihan ulama. Ada yang mengatakan bacaan Quran ni pahalanya tak sampai kepada arwah. Ni kan. Ada yang mengatakan pahalanya sampai kepada arwah. Oleh sebab itu, lepas habis bacaan ni, kita bukan setakat habis-habislah. Kita ada doa arwah lagi. Dalam doa tu kita doa, Ya Allah, tolong sampaikan pahalanya kepada arwah Fulan bin Fulan. Dan segala yang diniatkan. Tu kita nak buat lagi pahala ni, semoga Allah sampaikan. Ni tuan-puan. Jadi, macam tu. Dan dalam bacaan tahlil arwah ni kita juga ada tajaan. Kita buka tajaan mereka nak menaja. Adapun sedekah, tajaan tu sedekah atas nama mayit, iaitu sepakat ulama itu sampai. Yang tu sampai akan disampaikan pahalanya kepada arwah yang diniatkan. Baik. Jadi kita niatkan pahala bacaan Quran ni. Kan? Kita yang membaca dah dapat pahala dah. Kita niatkan pula untuk ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Baca awal surah Al-Baqarah 5 ayat pertama. Kemudian baca apa lagi? Ayat kursi. Ayat kursi ni perlindungan diri kita. Dan kita dapat perlindungannya, kita dapat pahalanya ketika membaca. Dan kita niatkan, kita hadiahkan pahala untuk ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Kemudian selepas itu, baru apa? 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ini pun ramai orang hafal. Bahkan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni dia ada kelebihan. Di antaranya ialah di ujung tu ada doa-doa yang baik, tuan-puan. Di ujung tu ada doa-doa yang baik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tu doa tu. Doa untuk kita yang baca ni lah. Kan? Selain dapat pahala bacaan Quran, dapat doa, pahala orang berdoa, dapat juga kita hadiahkan, niatkan pahalanya untuk ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia. Baik tuan-puan, itu yang ada dalam tahlil arwah ni. Jadi bukan apa-apa yang pelik pun. Diisinya adalah ayat-ayat Al-Quran. Habis ayat Qurannya sampai situ, nanti disambung lagi dengan salawat-salawat. Ni. Baik, salawatnya. Tu nantilah kita baca tuan-puan. Kita tak baca, nanti di akhir pun kita baca. Cuma saya nak terangkan tu sampai situ dulu. Jadi ayat-ayat Quran yang dibubuh ataupun dimasukkan dalam tahlil ni, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah lagi sekali, awal surah Al-Baqarah, ayat kursi dengan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah tu. Jadi tak ada apa-apa pun yang masalah dekat dalam tu. Kod-kod ada bacaan yang pelik ni. Kita memang tuan-puan tak boleh berdoa ataupun membaca satu doa yang kita tak faham. Kita tak faham doa apa kan. Ada contoh rajah-rajah apa, doa dalam bahasa apa, nanti kita tak faham. Tak boleh. Ni kan, kecuali doa yang memang masyhur lah. Kan dibaca. Ataupun doa-doa yang dah ada terjemahan ni kita boleh tahu apa maknanya, boleh lah. Tapi contoh doa bahasa Thailand contohnya kan. Apa entah bacalah kan. Tak boleh. Tak boleh doa-doa yang tak jelas tu, jangan baca. Doa apa, kita pun tak tahu nak minta apa pada Allah. Ni kan. Jadi, jelas. Jadi, dalam tahlil ni jelas. Yang first sekali itu adalah ayat-ayat Quran. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihkan Allah. Setakat itulah dulu penerangannya. Nanti kita sambung lagi. Yang nak diterangkan sebetulnya ialah doa arwahnya tu. Yang lain-lain ni isinya salawat tak adalah nak terangkan sangat. Tapi, paling kurang kita fahamlah. Okey. Itu ayat-ayat. Semua yang kita sebutkan tadi adalah ayat-ayat Quran yang dimasukkan dalam ayat-ayat pilihan. Surah-surah pilihan dan ayat-ayat pilihan yang dimasukkan dalam bacaan tahlil ni. Namanya je tahlil. Kan? Tapi dalamnya ayat-ayat Quran. Yang dipilih oleh para ulama untuk dimasukkan. Tentunya adalah ayat-ayat yang senang dibaca oleh orang ramai. Wallahu a'lam bissawab.